Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuaina Maisarah binti Zakaria, KID 200604074 bagi sesi Jun hingga November 2022. Kelas 4 akan menggunakan tajuk aspek kemasyarakatan bagi subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia, KID 2312. Yang dihormati pensyarah kursus iaitu Cik Aina Afiqah binti Kasim. Seterusnya saya akan menggunakan slide yang pertama. Pengenalan bagi aspek kemasyarakatan ataupun masyarakat. Sebuah ataupun sekelompok manusia yang berhasil membentuk sosial budaya ataupun sekumpulan manusia yang saling berkomunikasi yang mempunyai kemudahan bersama. Maksudnya sebuah kelompok manusia, masyarakat ini berhasil membentukkan sosial budaya iaitu sosial komuniti antara masyarakat. Tidak kisahlah kaum yang lain, bangsa yang lain, tetapi hidup dalam harmoni kerana masyarakatnya berkomunikasi. Masyarakatnya mempunyai budaya yang disimpan oleh nenek moyang yang terdahulu. Seterusnya sejumlah manusia yang terus berhubungan dengan mempunyai niat yang sama. Masyarakat ini dia terus berhubungan, bertujuan niatnya yang sama iaitu informasi, berkongsi maklumat, berkongsi kemudahan, berkongsikan pengalaman. Orang yang menetap satu kawasan secara langsung ataupun tidak langsung yang masih berhubung dengan menjalankan satu usaha bagi memenuhi keperluan, iaitu tidak kisahlah seseorang itu dia masih tinggal di kawasan yang sama ataupun telah pindah, tapi dia mempunyai tujuan iaitu mempunyai keperluan masyarakat di situ. Walaupun dia tidak tinggal di situ tapi dia masih berkomunikasi, masih berhubung demi kesejahteraan masyarakat di sebuah kawasan. Seterusnya sekumpulan yang menjadi unit sosial dan menerima arahan secara berulang kali iaitu sebuah organisasi yang ada pemimpinnya, yang ada ketuanya dalam mengatur unit sosial, yang mengatur komuniti dan menerima arahan secara berulang kali. Dan seterusnya, sebuah organisasi struktur yang mengalami ketegasan ataupun konflik antara kumpulan yang kepentingannya dibiasakan dari aspek ekonomi. Setiap masyarakat di dunia ini mempunyai ekonomi yang berbeza. Tidak semua mempunyai ekonomi yang sama. Ada yang ekonominya kurang, ada yang ekonominya sederhana, ada yang ekonominya banyak. Jadi kepentingannya dalam organisasi tersebut ada ketegasan, ada ketua untuk mengatur. Tapi perbezaannya aspek ekonomi. Seterusnya, faktor pembentukan masyarakat. Faktor pembentukan masyarakat ini bermulanya daripada zaman penjajah dahulu. Bermulanya yang pertama perbezaan fungsi ekonomi. Waktu zaman dahulu, waktu zaman dasar British, penjajahan British, masyarakat Melayu hidup dalam suasana kampung yang dipanggil Dosori, iaitu masyarakat Cina, India dan Melayu diasingkan. Dan India di bahagian bandar yang menguruskan perombongan, yang menguruskan perdagangan ataupun yang pemerintahan. Cina bahagian perniagaan, bahagian bandar, dan Melayu di bahagian luar bandar, itu di kawasan kampung yang menguruskan pertanian, tanaman, dan daripada situlah penyebabnya faktor pembentukan masyarakat kerana tiga-tiga masyarakat ni diasingkan dan tidak mempunyai kesefahaman sehingga berlakunya kekacauan. Dan seterusnya dasar pecah dan perintah. British
sangat takut orang Melayu membuat rusuhan. Jadi dia melakukan dasar pecah perintah, iaitu kerana masyarakat Melayu Cina India sebelum itu belum lagi dimasukkan ke dalam tanah Melayu. Jadi British takut jadi dia membawa pendatang asing ke tanah Melayu. Seterusnya perbezaan agama. Tanah Melayu semuanya waktu dahulu beragama Islam. Tetapi setelah kemasukan warga asing, jadi agamanya berbeza. Melayu agama Islam, Cina agama Buddha dan India agama Hindu. Jadi di situ mempunyai perbezaan agama sehingga bentuknya sebuah masyarakat. Dasar British. British menjajah tanah Melayu membawa sebuah perubahan dalam aspek ekonomi, dalam aspek pemerintahan. Jadi dasar British ini merubah pemikiran penduduk pada waktu itu, penduduk pada tanah Melayu untuk membuat masyarakat bagi mengeluarkan British dari tanah Melayu. Sosial budaya. Si penjajahan British ini membawa sosial budaya, iaitu budaya-budaya barat sehingga kekal ke masa kini. Dan wujudnya budaya-budaya asing, iaitu budaya Cina dan India. Dan terjadinya Malaysia sebuah negara yang majmuk, negara yang berbilang kaum. Bermulanya daripada sosial budaya yang dibawa oleh British. Akhir sekali sistem pendidikan. Sistem pendidikan dahulu berbeza dengan sistem sekarang. Setiap masyarakat dahulu tidak mempunyai pendidikan. Kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh ketakutan kerana dijajah oleh Jepun. Tetapi sekarang sistem pendidikan dah semakin berkembang. Setiap masyarakat di Malaysia mempunyai pendidikan daripada sekolah rendah sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu PhD. Seterusnya, saya masukkan sejarah penentangan British ini kerana semua pahlawan yang saya tunjukkan ini menentang British dan terbentuknya sebuah masyarakat yang besar ketika itu pada tanah Melayu sehingga kini, dan menjadi pemikiran masyarakat tanah Melayu untuk membentuk sebuah kampung, untuk membentukkan sebuah masyarakat kerana bermulanya sejarah penentangan British. Itu terwujudnya sebuah masyarakat di Malaysia sehingga kini. Konsep masyarakat. Konsep masyarakat ini yang pertama berkelompok. Seperti yang kita lihat di Malaysia, setiap kawasan tempat perumahan bercampurnya kaum, setiap kaum, iaitu Melayu, India, Cina. Tidak kisah ataupun tidak memikirkan masalah kulit ataupun bangsa yang berbeza, tetapi hati ataupun sikap perpaduan yang ada dan mendalam. Seterusnya, budaya. Setiap masyarakat mempunyai budaya yang berbeza. Cina mempunyai budaya yang berbeza, India mempunyai budaya yang berbeza dan Melayu mempunyai budaya yang berbeza. Tetapi dalam aspek konsep ini, budaya ini akan dikongsi, akan ditunjukkan untuk semua masyarakat melihat Malaysia ini mempunyai budaya yang unik, mempunyai budaya yang sangat berbeza dengan negara lain mengenai perubahan. Sekarang ini zaman dah 2022, mempunyai perubahan daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang mempunyai teknologi dan mempunyai kemeningkatan ekonomi
Jadi setiap masyarakat itu mempunyai perubahan dari segi sikap ni, hidup ni, persekitaran ni, berinteraksi. Berinteraksi ni maksudnya sebuah gabungan ataupun perhubungan antara masyarakat yang lain. Berkongsi maklumat, berkongsi transformasi. Tidak kisah masyarakat yang sama ataupun yang lain. Yang mempunyai berhubungan yang luas, mempunyai kepentingan. Setiap masyarakat tersebut mempunyai kepentingan dari segi struktur untuk meningkat bagi mempunyai kepemimpinan yang luas dan mendalam, mempunyai aturan sosialnya. Sosial ekonomi ataupun sosial komunikasi ini mempunyai aturan, mempunyai disiplin untuk berhubungan antara yang lain, untuk menjaga percakapannya, untuk menjaga tingkah lakunya, mempunyai aturan untuk membangun sebuah masyarakat. Peranan masyarakat, mengenali dan menghormati latar belakang masyarakat. Setiap masyarakat di Malaysia yang saya sebutkan tadi hidup dalam berbeza kaum. Jadi hidup dalam masyarakat perlu berlapang dada, perlu menghormati dan mengetahui latar belakang masyarakat tersebut. Ada yang berbangsa Melayu, ada yang bangsa Cina, ada yang bangsa India. Jadi hidup dalam kejiranan, hidup dalam masyarakat saling hormat menghormati latar belakang masyarakat tersebut. Kedua, pembudayaan nilai murni. Dalam hidup masyarakat ini perlu mengukuhkan nilai-nilai murni, nilai-nilai toleransi. Kerana hidup dalam masyarakat perlu kekal lama, perlu kesefahaman. Tidak perlu kerana dirisaukan berlakunya perusuhan, kegaduhan kerana tidak mempunyai pembudayaan nilai-nilai menyertai arti kemasyarakatan. Hidup dalam masyarakat, banyaklah aktiviti ataupun program yang diadakan seperti sambutan hari raya, sambutan rumah terbuka. Tidak kisahlah masyarakat itu Melayu ke, India ke, Cina, perlulah menyertai, mengikuti setiap program yang diadakan pada tempat ataupun kawasan yang ditinggal. Rukun tetangga. Rukun tetangga ini dijalankan ataupun rukun tetangga antara masyarakat. Antara masyarakat tidak memikirkan sebuah kaum tapi bercampur. Kerana itu rukun tetangga. Mengukuhkan sifat pluralisme dalam masyarakat. Masyarakat yang terdahulu, rakyat-rakyat yang terdahulu berusaha untuk berkorban segalanya untuk negara kita yang sekarang. Jadi dalam hidup masyarakat ini berpeluang setiap ibu bapa mengukuhkan semangat patriotisme pada anak-anak mereka kerana daripada anak-anak muda lah perlu mengajarkan erti patriotisme, hormat antara kaum, hormat antara masyarakat. Tidak memandang serong pada masyarakat yang lain kerana warna kulit, kerana bahasanya, kerana Malaysia ini hidup dalam suasana berbagai kaum. Seterusnya, nilai masyarakat. Yang pertama, saling menghormati. Setiap masyarakat, setiap kaum perlu menghormati antara satu sama lain, memenuhi adat. Setiap masyarakat ada adat tersendiri, ada adat masing-masing. Jadi setiap masyarakat itu perlu mematuhi adat yang dipegang oleh setiap masyarakat yang lain. Persepakatan. Persepakatan ini adalah satu perkara yang perlu ada untuk mengelakkan kesefahaman ataupun tidak, untuk mengelakkan salah faham antara masyarakat yang lain. Seterusnya, perhatian terhadap alam sekitar. Hidup masyarakat ataupun berjiran ini
Yang paling penting jaga persekitaran. Kerana takut terjangkiti denggi. Dan sekarang ini negara Malaysia dan seluruh negara mengalami sakit COVID-19. Jadi hidup dalam masyarakat ini perlu prihatin terhadap alam sekitar, perlu menjaga kesekitaran, tidak membuang sampah merata-rata. Seterusnya beramah mesra. Hidup masyarakat ini perlu beramah mesra antara satu sama lain. Kerana itulah membuktikan, itulah contoh yang perlu diterapkan antara satu sama lain. Tidak bermasa muka, tengok jiran sebelah senyum. Itulah nilai yang perlu ada. Seterusnya, tolong menolong. Bila jiran dalam keadaan susah, bantu. Bila jiran rumah terbakar, bantu. Jadi sifat tolong menolong ni perlu ada dalam setiap diri masyarakat. Budaya. Budaya adalah sebuah pegangan yang dipegangkan oleh semua masyarakat. Budaya yang dibawa oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi sekarang mendatangkan budaya kerana sistem ekonomi sekarang dah semakin meningkat setiap saban tahun. Jadi dia berkesan untuk aspek budaya. Seterusnya, sistem sosial. Sistem sosial ini adalah sistem komunikasi, bukan sekadar dalam negara tapi luar negara. Sistem sosial itu perlu ada bagi membangunkan sebuah negara. Kesenian. Setiap masyarakat mempunyai kesenian masing-masing. Dalam Melayu, tulisan Rumi, tulisan Jawi. Itulah kesenian yang ada dalam setiap masyarakat yang berbilang kaum. Sistem pengetahuan dalam bidang teknologi, bidang perniagaan. Setiap sistem pengetahuan itu perlu ada pada setiap masyarakat. Bahasa yang perlu diterapkan, bahasa yang perlu disanjungkan, yang digunakan oleh nenek moyang kita. Seterusnya, sistem kepercayaan. Budaya yang dipegang sistem kepercayaan bagi orang Melayu, Islam. Kepercayaan yang dipegang oleh Melayu, Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa, makan zakat, haji. Itulah budaya pada nenek moyang kita. Budaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat sekarang, kepada masyarakat sekarang. Yang budaya yang sehingga kekal sehingga kini. Dan masyarakat Cina, budaya agama Buddhanya, agama Hindunya, iaitu sistem kepercayaan yang mereka pegang, yang mereka anuti sehingga sekarang, sehingga ke akhir hayat. Inilah gambar masyarakat di Malaysia. Kepentingan masyarakat ini adalah mampu mengukuhkan ekonomi negara. Bila masyarakat kita bersatu padu, saling hormat menghormati, jadi ekonomi kita naik kerana masyarakatnya bekerjasama untuk membangunkan, untuk membantu masyarakat yang lain. Seterusnya, meningkatkan imej negara di mata dunia. Kerana Malaysia adalah negara berbilang kaum. Dalam rukun Malaysia berbilang kaum. Jadi masyarakat inilah yang akan menunjukkan imej yang baik. Apabila masyarakat yang baik, akan automatiknya negara akan dipandang baik.
dipandang cantik kerana masyarakatnya yang bersepadu dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Melahirkan generasi muda yang harmoni. Kerana apa? Generasi muda lah yang perlu dididik. Kerana generasi mudanya yang akan meneruskan kepimpinan yang akan datang. Apabila diterapkan sifat saling hormat menghormati, jadi lahirlah generasi yang hormat antara satu sama lain. Seterusnya dapat menarik pelancong asing. Apabila negara dipandang cantik, apabila imej negara dijaga, dapat juga menarik perhatian pelancong asing untuk melancong ke negara kita, ke tempat-tempat yang menarik di negeri Malaysia seperti Terengganu, Kelantan yang mempunyai berbagai adat dan tradisi yang masih kekal. Akhir sekali kesimpulan, masyarakat di Malaysia telah menjadikan sebuah negara yang majmuk dan harmoni. Masyarakat Malaysia lah yang menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang majmuk, menjadikan negara yang harmoni, yang dahulunya diusahakan nenek moyang kita untuk kemerdekaan dan sehingga kini dikekalkan oleh masyarakat yang saling menghormati, yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. Aspek kemasyarakatan ini amat berhubung ataupun berhubung kait dengan integrasi kaum, kerana dalam perpaduan masyarakat wujudnya semangat toleransi antara kaum lain ketika menjalani kehidupan kawasan yang bercampur kaum. Kerana aspek kemasyarakatan ini tidak jauh beza dengan integrasi kaum, kerana masyarakat di Malaysia bukan sahaja Melayu tetapi India, Cina, Iban, Karazan. Kerana itulah dia tidak jauh beza dengan integrasi kaum, kerana itulah bersepadunya, itulah perpaduannya masyarakat Melayu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.